Di dalam juzuk ke-16, ada satu surah yang banyak mengisahkan tentang isu kekeluargaan, iaitu surah Maryam. Di permulaan surah Maryam, Nabi Zakaria alaihissalam mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki seorang anak. Ketiadaan anak sebagai warisan dakwahnya menyebabkan Nabi Zakaria alaihissalam gusar akan nasib kaum yang akan ditinggalkannya setelah ajal menjemput. Dikala usianya yang sudah semakin berumur, rambutnya sudah mula beruban, isterinya pula mandul, hati syahdunya itu tidak pernah kecewa berdoa kepada Tuhannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan berita gembira bahawa Nabi Zakaria alaihissalam dan isterinya akan dikurniakan seorang zuriat yang diberikan nama Yahya. Yahya membesar menjadi seorang anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika dia masih kecil lagi, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan. Setelah beberapa lama, Yahya diangkat sebagai Nabi dan Rasul dan meneruskan perjuangan dakwah ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Berikutnya, Allah mengemukakan satu kisah ajaib yang menjadi asbab penamaan surah Maryam. Kisah di mana Maryam dikhabarkan akan satu kurnia, iaitu kehadiran seorang zuriat yang kemudiannya diangkat menjadi Nabi. Kehadiran malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia membawa perkhabaran itu menyebabkan Maryam berasa cemas. Bagaimana aku akan perolehi seorang anak sedangkan aku tidak pernah disentuh seorang lelaki pun dan tidak pula pernah menjadi perempuan yang jahat? Ujar Maryam tegas. Malaikat Jibril membalas, demikianlah Tuhanmu telah berfirman, perkara itu adalah amat mudah kepadaku dan kami berbuat demikian agar kami menjadikannya suatu bukti kekuasaan kami kepada manusia dan sebagai suatu rahmat dari kami, dan perkara itu telah menjadi suatu keputusan yang telah ditetapkan. Lalu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Maryam hamil. Disebabkan kehamilannya itu berlaku tanpa sebab, iaitu kehadiran seorang suami, maka Maryam mengambil keputusan untuk mengasingkan diri di luar kota dan menanggung kehamilannya sendirian. Bermula detik itu, Maryam menanggung kesakitan mengandungkan dan melahirkan anaknya sendirian. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesekali meninggalkannya. Apabila Nabi Isa alaihissalam selamat dilahirkan, Maryam membawanya pulang ke kampung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kepulangannya membawa seorang anak tentunya akan menimbulkan kekecohan di kampung. Orang-orang ramai datang kepadanya memaki hamun. Allah memerintahkan Maryam agar bersabar dan mendiamkan diri. Dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, si bayi kecil itu menutur kata dan membela ibunya. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah suatu rahmat bagi kaumnya. Nabi Isa alaihissalam dikurniakan Injil sebagai risalah untuk berdakwah kepada kaumnya ketika itu. Kisah Nabi Zakaria alaihissalam menunjukkan usahanya yang tidak pernah kecewa berdoa untuk mendapatkan seorang zuriat sebagai penerus kerja-kerja dakwahnya. Dia inginkan anak, tetapi diuji Allah Subhanahu Wa Taala lambat pula mendapat anak. Kisah Maryam alaihissalam menampilkan Maryam adalah seorang wanita yang suci, yang datang dari keluarga terpelihara dan seorang yang tekun beribadah. Tidak pernah terbayang olehnya akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Belum pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Allah menakdirkan pula dirinya memiliki seorang anak dan anak itu adalah seorang Nabi. Zuriat adalah aset bagi ibu bapa. Ia adalah aset dunia dan akhirat. Anak yang soleh akan membela ibu bapanya di dunia dan di akhirat. Seperti mana yang pernah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa setiap orang yang mati
akan terputus amalannya melainkan 3 perkara, iaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak yang saleh.